Hai, hari ini kita akan belajar penamaan sebatian kimia. Untuk pengetahuan anda semua, penamaan sebatian kimia adalah berdasarkan sistem IUPAC, iaitu International Union of Pure and Applied Chemistry. Mari kita mulakan dengan sebatian ion dulu. Seperti mana yang anda telah tahu, untuk membentuk satu sebatian ion, kita perlukan cation dan anion. Okey. Jadi contoh di sini saya gunakan cation, ion natrium, dan anion, ion klorida. Apabila kedua-duanya dibentukkan, kita akan dapatkan natrium klorida. Kalau anda perhatikan di sini, kita hanya potongkan ion, buangkan ion dia dan gabungkan nama kedua-dua cation dan anion ini, iaitu natrium klorida. Dan kalau anda masih ingat, cation formulanya ialah Na+. Untuk klorida, ion klorida, formulanya Cl negatif. Apabila dua-dua ini gabung, maka kita akan dapat NaCl. Satu lagi contoh, iaitu ion zinc. Ion zinc akan bergabung dengan ion nitrat untuk membentuk zinc nitrat. Sekali lagi anda perhatikan, kita hanya buang ion sahaja. Okey, dan gabungkan zinc dengan nitrat, maka bentuklah sebatiannya. Sama juga dengan di sini, zinc ion formula dia adalah Zn2+, dan ion nitrat ialah NO3 negatif. Dan di sini kita akan bentuk satu formula Zn and then NO3 dalam kurungan 2. Jadi ini adalah formula dia. Jadi macam mana saya nak namakan ion-ion ini, cation dan anion ini? Kalau anda perhatikan, ion natrium, ion zinc, sebenarnya kita akan perolehi dari jadual berkala unsur. Kalau kita perhatikan jadual berkala unsur di sini, yang ini adalah natrium. Maka apabila bertukar kepada ion, maka kita hanya namakan dia ion natrium. Kalau magnesium, ion magnesium. Kalau kalsium, ion kalsium. Kalium, ion kalium, dan sebagainya. Okey. Ini untuk kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13 di sini. Macam mana pula dengan kumpulan 3 hingga 12 ini? Kalau kita lihat, untuk kumpulan 3 hingga 12 ini adalah unsur peralihan. Unsur peralihan ini dia mempunyai cas yang lebih daripada 1. Contohnya di sini, kita akan lihat kuprum. Kalau kita lihat kuprum, kuprum mempunyai 2 cas. Maka dia akan membentuk ion kuprum 1 dan ion kuprum 2. Okey. Apabila saya lihat perkataan ion kuprum 1 ini, maka saya tahu bahawa formula untuk ion kuprum 1 ini ialah Cu+. Manakala kalau ion kuprum 2 pula, formula dia akan menjadi Cu2+. Okey. Kalau yang ini kita gabungkan dengan anion, contohnya ion oksida, maka apabila kuprum 1, ion kuprum 1 bergabung dengan ion oksida, kita buang ion dia, maka anda akan dapat kuprum
satu oksida. Okey. Dan di sini formula dia akan menjadi Cu kuprum 1 cas 1 dia, maka Cu2O. Okey. Contoh kedua sini, ion kuprum 2. Kalau kita gabungkan dia dengan ion sulfat, maka kita lihat sini, ion kuprum 2 bergabung dengan ion sulfat, maka kita akan dapat kuprum 2 sulfat. Dan seperti mana yang kita tahu, untuk menuliskan formula dia, kita akan buat CuSO4. Sebab kedua-duanya adalah cas 2, negatif 1. 2, 2 menjadi 1, 1, maka kita dapat formula ini. Satu lagi contoh. Contoh satu lagi ialah ferrum, iaitu besi. Okey. Dengan kata lain besi, tapi untuk sains chemistry kita panggil dia ferrum. Okey. Untuk ferrum, dia juga ada dua cas. Untuk ferrum dia ada dua cas juga. Satunya ion ferrum 2. Dan satu lagi ialah ion ferrum 3. Okey. Kalau saya nak gabungkan ion ferrum 2 ini, saya boleh gabungkan. Contohnya, kalau saya gabungkan dia dengan ion sulfat sekali lagi. Okey. Ion ferrum 2 gabung dengan ion sulfat, kita dapat ferrum 2 sulfat. Maka untuk yang ini formula dia FeSO4. Okey. Nombor Roman ini sangat penting, wajib tulis semasa dalam penamaan sebatian kimia. Untuk pengetahuan anda, apabila kita nampak perkataan ferrum 2 sulfat, maka dari sini saya tahu dalam sebatian ini ferrum bercas 2 positif, Fe2+. Okey. Manakala kalau saya gunakan ferrum 3 ni, kalau kita gabungkan dia dengan ion hidroksida. Okey, kalau di sini saya gabungkan dengan ion hidroksida, maka nama dia akan jadi ferrum 3 hidroksida. Okey. Jadi ion ferrum 3 gabung dengan ion hidroksida, kita dapat ferrum 3 hidroksida. Okey. Sama juga daripada perkataan Roman ferrum 3 ini, saya tahu bahawa cas ferrum ini adalah 3. Maka saya tahu formula dia adalah FeOH kurungan 3. Sebab Fe cas dia ialah ion ferrum 3. Okey. Baik. Untuk cation, kita ada satu lagi jenis cation yang mana dia satu sahaja yang kita akan belajar dalam silibus anda, iaitu NH4. NH4 positif. Untuk yang ini dia ada gabungan dua jenis unsur. Daripada gabungan ini dia membentuk satu ion sebenarnya daripada amonia.
Jadi maka yang ini dia akan membentuk satu cation yang bernama ion amonium. Okay. Jadi sama juga cara dia, apabila dia bergabung dengan N-ion yang lain, kita hanya buang ion dia sahaja. Okay. Baik, mari kita lihat macam mana pula kita nak namakan N-ion. Untuk menamakan N-ion, kalau anda tengok balik jadual berkala unsur kita, N-ion kebanyakannya adalah bahagian sini, iaitu bukan logam, bahagian bukan logam. Okay. N-ion, kalau dia fluorine, maka dia akan jadi ion fluorida. Kalau dia chlorine, maka dia akan jadi ion chlorida. Kalau dia oksigen, dia akan jadi oksida. Kalau dia sulfur, dia akan jadi sulfida. Kita tengok balik ya. Chlorine, unsur dia adalah chlorine. Apabila bertukar ke N-ion, maka dia akan menjadi ion chlorida. Kalau dia fluorine, maka dia akan menjadi ion fluorida. Oksigen, maka dia akan jadi ion oksida. Kalau anda perasan, nama-nama dia telah berubah daripada chlorine menjadi chlorida. Belakangnya telah bertukar kepada IDA. Fluorine pula fluorida. Okay, semuanya telah berakhir dengan IDA. Okay. Ada juga kalau N-ion yang mempunyai lebih daripada satu unsur, contohnya ion sulfat. Apabila saya lihat ion sulfat ini, maka saya tahu ion ini mengandungi sulfur dan oksigen. Daripada AT ini, saya tahu dia mengandungi oksigen. Formula dia ialah SO4 2 negatif. Daripada ini ialah O. Yang depan ni ialah sulfur. Okay. Satu contoh lagi. Ion carbonate. Sama juga carbon AtCO3. Okay. Dia tak ada bilangan oksigen yang tetap, sama ada 4, 3, bergantung kepada ikatan-ikatannya. Okay. Jadi di sini kita ada lagi contoh ion nitrat. Sama juga, tengok, nitrogen dengan oksigen. NO3 negatif. Oh, ini 2 negatif. Okay. Kemudian kita ada ion hidroksida. Untuk ion hidroksida, dia sedikit berbeza. Kalau kita lihat sini ada hidrogen dengan oksida, dengan oksigen. Maksudnya gabungan oksigen dengan hidrogen. Okay. Dan dia juga mengandungi nombor Roman. Kalau anda perhatikan, contohnya ion manganit 7. Apabila saya lihat ion manganit 7 ini, daripada manganit ini saya tahu dia ada mangan dengan oksigen.
Daripada 7 ini saya tahu keseluruhannya dia bercas negatif. Okey. Contoh satu lagi. Ion di kromat 6. Untuk ion di kromat 6, dia ada kromium dengan oksigen, di mana dia ada 2 kromium, maka Cr2 di kromat D di sini maksudnya 2, Cr2O7 2 negatif sebab huruf Roman 6. Huruf Roman 6. Okey. Baik. Ini adalah cara-cara penamaan cation dan anion. Yang penting anda hanya perlu, apabila gabungkan cation dengan anion, kita akan dapat satu nama sebahagian ion. Manakala untuk sebahagian molekul yang lain, okay, kita boleh lihat untuk sebahagian molekul. Untuk sebahagian molekul yang lain, contohnya kita ada CO, di mana saya tengok sini, saya boleh namakan dia karbon dengan oksigen, mana saya buat monoksida. Karbon monoksida. Apa yang saya buat di sini ialah mono ini bermaksud satu. And then contoh satu lagi, CO2. Maka kita dapat karbon dioksida. Nampak tu? D. D tu maksudnya 2. Karbon dioksida. Karbon 2 oksida. 2 oksigen. Karbon monoksida. Karbon 1 oksigen. CO monoksida. CO2 dioksida. Okey. Satu lagi contoh, SO3. SO3 ini S, maka sulfur 3. Ada 3 oksigen, maka 3 oksida. Okey. Maka kita dapatlah sulfur 3 oksida. 3 oksigen. Kalau dia ada 4 unsur sama, maka kita akan gunakan perkataan tetra. Kalau 5 unsur sama, maka kita akan gunakan perkataan pen. Kalau 6 unsur sama, maka kita akan gunakan perkataan het. Kalau 7, kita akan gunakan perkataan het. Okey. Ini adalah beberapa perkataan yang boleh kita guna semasa penamaan sebahagian kimia. So, itu sahaja untuk penamaan sebahagian kimia. Sekian, terima kasih.